penafian. Video ini adalah daripada hasil kajian sendiri. Tiada tanggungan jika melibatkan kerugian atau keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali lagi lah dalam belajar asas saham. So macam hari ni aku nak buat perkongsian lah mengenai dua perkara penting yang perlu ada dalam technical analysis, iaitu support dan resistance. Aku akan bagilah mana poin-poin yang mudah untuk korang faham. Okay. So untuk permudahkan memahami di dalam technical analysis. Okay, so sekarang ni support dan resistance ni aku akan overview by general point. Aku tak akan pergi detail. So at least korang boleh dapat idea lah macam mana untuk faham mengenai dua perkara ni yang paling penting di dalam technical analysis. Okay, so kita akan mulakan. Okay, kita pergi ke slide yang pertama. Okay, apakah itu support dan resistance? Okay, korang boleh tengok terdapat dua line di chart yang aku bagi ni. So korang boleh tengok yang bahagian di atas ialah resistance dan bahagian bawah adalah support line. Okay, so korang boleh dapat tengok perbezaan antara resistance dan support. Okay, so dia dalam kotak kuning ni. Kita pergi dulu ke bahagian resistance. Korang boleh tengok bagaimana pergerakan candlestick apabila melalui resistance line. Okay, untuk bahagian support pula, korang boleh tengok bagi kotak kuning yang di bawah ini, bagaimana pergerakan candlestick apabila menemui support line. Okay, so harap dua poin ni korang dapat idea untuk aku teruskan bagi penerangan yang lebih detail. Okay, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay, kita akan discuss mengenai support line. Okay, so poin yang pertama untuk support ialah bertindak sebagai lantai. Okay, so korang boleh tengoklah tadi macam mana pergerakan candlestick apabila menemui support line. Okay, so dia ibarat sebagai lantai. So untuk penerangan seterusnya, untuk pergerakan ke bawah iaitu downtrend disebabkan penjualan dari pengambilan untung atau berlakunya panic selling. Okey, maknanya jualan panik lah daripada seller. So support line akan duduk di bawah dan untuk korang dapat tahulah macam mana pergerakan candlestick apabila menemui support line. Okey, poin yang ketiga, poin di mana harga saham akan melonjak balik setelah jatuh. Okey, macam aku explain tadi, untuk berkaitan dengan poin nombor 3. Okey, dan poin akhir sekali untuk support line tidaklah tetap pada satu harga sahaja, tetapi adalah zone untuk harga saham untuk suatu kuartal tu boleh rebound ataupun melonjak naik. Okey, itu adalah definisi sebagai general untuk support line. Okey, so kita pergi seterusnya. Kita boleh tengok contoh support line. Okey, bagaimana kita lihat pergerakan arrow tu apabila bertemu support line, dia akan rebound balik. Okey. So, kita pergi contoh kepada candlestick. So, hari ni aku ambil daripada chart Sarisol Berhad. Okey, korang boleh tengoklah macam mana tindak balas candlestick apabila bertemu support line. So, pergerakannya apabila jatuh, berlaku penjualan selama 3 hari dan hari keempat bertemu support line, hari kelima start rebound balik daripada line ini. So korang boleh tengoklah macam mana pergerakan candlestick apabila bertemu dengan support line. Okey. Okay, seterusnya kita pergi ke resistance line. Okey. Resistance lines ni dia kedudukan dia di bahagian atas. So untuk poin pertama bagi resistance line adalah bertindak sebagai ceiling. Ibarat macam ceiling rumah lah yang ke atas tu. So untuk kegunaan resistance line ni untuk pergerakan ke atas, iaitu uptrend, disebabkan perebutan harga di antara pembeli dan penjual. So disebabkan apa? Apabila terdapatnya demand untuk sesuatu counter tu, so pergerakan saham akan ke arah uptrend. So
bila dia sampai apabila buyer melebihi seller, so harga akan naik. Harga akan naik. Kita hendak tahu sampai di mana harga itu akan jatuh sedikit. So, untuk poin yang ketiga, poin di mana harga saham akan jatuh setelah naik. Okey, untuk kaitan tersebut yang tadi aku ada explain, so bila dia naik, dia akan jatuh. So, maknanya dia sudah bertemu dengan resistance line. Okey, untuk kekuatan, maknanya kekuatan buyer sudah lemah di poin tersebut. Okey. Untuk poin keempat, resistance line tidaklah tetap pada satu harga sahaja, tetapi adalah zon untuk harga saham jatuh kembali setelah naik. Okey. So benda ni kita kena letak dalam mindset yang resistance ni dia bukan adalah satu harga saja. Dia mungkin ada plus minus 0.05 kalau untuk yang penny lah. So jadi korang kena tahulah, kena differentiate dan identify resistance zone tu di bahagian mana. Okay, so contoh melalui grafik untuk contoh resistance line, korang boleh tengok pergerakan bila naik, bila bertemu dengan line di atas iaitu resistance line, harga akan jatuh kembali ke bawah. Okay. So di sini contoh melalui candlestick, okay, counter yang sama iaitu Sersol Berhad. Korang boleh tengok yang mana yang aku bulatkan garisan kuning ni, okay. Korang boleh tengok, okay, untuk satu candlestick, okay, bila ada echo, maknanya inilah harga yang paling tinggi ketika waktu trading tersebut. Apabila dia sampai di resistance line, okay, untuk seterusnya, dia harganya turun kembali ke bawah. Okay, so terdapat satu candlestick untuk mencuba memecahkan resistance line, tetapi still terbantut juga. So, bila yang kali ketiga, perkara yang sama. Apabila harga untuk push ke atas, tapi disebabkan terdapatnya resistance line, dia jatuh semula ke harga yang ditunjukkan ini. So, dan pada hari yang seterusnya, so berjaya untuk membuat breakout pada resistance line. Okey. Itu adalah saja idea bagaimana korang nak faham untuk mengenai resistance line ini. Okay. Seterusnya, kegunaan support dan resistance. Okay. Pertama, kedua-duanya boleh menjadi sebagai penanda aras untuk ukur sesuatu kekuatan harga saham. Okay. Sebab apa? Bila kita tahu di mana support dan resistance saham tersebut, korang boleh agak berapa kekuatan harga yang boleh pergi berdasarkan data-data yang lepas. Okey. Poin yang kedua, sebagai cross-check tools indicator yang dipakai. Contoh korang pakai RSI. Okey, so kita boleh tahu RSI ni kategori dia ada tiga. Oversold, neutral dan overbought. So berdasarkan support resistance, korang boleh identify kekuatan sesuatu harga tu apabila masuk setiap zone tersebut. So daripada sini, korang perlu guna support dan resistance line untuk verify korang punya indikator ni bagi true or false signal. Okay. Poin yang nombor 3, poin di mana untuk korang buat queue pembelian dan penjualan saham. So dekat sini bila korang tahu support dan resistance, korang boleh queue pada harga yang korang nak dan sesuai untuk harga saham tersebut di waktu trading. Okey, so jadi bila korang tahu pembelian dan penjualan ni, so korang dapat fully utilize lah korang punya trading plan itu. So nanti berkaitan poin nombor 4 iaitu korang dapat membuat trading plan yang selamat. Maksud dia trading plan ni maknanya korang tak beli satu saham tu terlampau mahal dan korang menjual saham tersebut tidak terlampau murah. Okey. So bila korang tahu dua benda ni, so korang boleh tahu setiap kategori trading plan yang betul. Contohnya, korang boleh tahu korang punya entry point, korang boleh tahu korang punya exit point, korang boleh tahu di mana perlunya cut loss. Okay.
So, poin yang terakhir, kegunaannya adalah dapat meminimumkan risiko kerugian dan optimiskan keuntungan. So, bila korang buka chart dan korang letak korang punya tools dan indikator untuk analyze harga saham, so melalui support dan resistance line ni, korang boleh buat trading plan yang selamat, maknanya untuk mendapatkan keuntungan yang optimis dan minimizkan kerugian jika berlaku perubahan trend. Okay, so 5 poin yang aku kongsi ni merupakan benda paling penting untuk korang tahu, untuk faham, untuk lebih lagi mendalam, untuk faham mengenai technical analysis. Okay. Itu saja aku punya perkongsian mengenai support dan resistance line. So, terima kasih kerana sudi menonton. Diharapkan perkongsian aku ni dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada korang untuk memahami lebih lagi technical analysis atau carta yang korang sedang mencari atau sedang belajar. InsyaAllah di masa akan datang aku akan kongsi lagi berdasarkan pengalaman aku sebagai pedagang saham. So, diharapkan korang semua happy dan enjoy selalu. Okay. So, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Okay, bye.